Biarpun pertempuran antara polis dan pengganas sulu bersenjata di Kampung Simunul sempurna telah berlalu lebih 12 tahun lalu, tragedi berdarah itu masih berbekas dalam ingatan penduduk setempat. Kesan peluru menembusi dinding rumah dan jambatan kayu yang menjadi medan pertempuran antara saksi yang masih kekal mencatat peristiwa bersejarah berlaku pada Mac 2013. Kita ikuti laporan eksklusif disediakan wartawan Zanaria Norzin dan jurukamera Muhammad Hafiz Ahmad Kamal yang berkunjung ke Kampung Simunul baru-baru ini. Kejadian di Kampung Simunul terletak di pinggiran Pekan Sempurna berlaku 19 hari selepas insiden pencerobohan sekumpulan bersenjata yang mendarat di Kampung Tanduo, Lahad Datu. Tanduo, sebuah kampung terpencil, menjadi lokasi pertama pertempuran antara pasukan keselamatan negara dan penceroboh sulu. Insiden itu akhirnya melarat ke beberapa kampung hinggalah ke perkampungan air di Kampung Simunul. Keadaan perkampungan atas air itu yang biasanya tenang bertukar menjadi kelam kabut dan kecoh akibat insiden serang hendap itu. Anak muda Muhammad Aizam Ibnul, 20 tahun berkata, kejadian berlaku ketika azan maghrib berkumandang kira-kira 6.30 petang dan sehingga kini detik berbalas tembakan antara pasukan polis yang berada di Kampung Simunul dan penceroboh yang bersembunyi di Kampung Srijaya masih segar dalam kotak memori meskipun sewaktu kejadian dia berusia 7 tahun. 3 bulan sebelum kejadian memang banyak polis sudahlah yang masuk sini buat operasi dan sebagainya yang menjaga keselamatan kami. Jadi semasa kejadian tu memang penduduk kampung masih di sini. Kami keluar nih dia ngam-ngam berperang tu. Ngam berperang baru kami keluar. Macam panik gitu, takut. Berapa lama kamu rasa sebelum dia hilang perasaan itu? Selama 2 bulan lebih. Kalau ditengok tempatnya ini kan masih teringat lah dia punya tragedi. Peniaga kedai runcit Nurlinda Muhammad 44 tahun berkata, sewaktu kejadian, dia dan suami berada di Tawau bagi menghadiri majlis perkahwinan. Nurlinda dihubungi ahli keluarga memaklumkan mengenai kejadian dan bergegas pulang ke Sempurna kerana khawatir dengan keselamatan keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan. Lepas maghrib lah begitu dia telefon saya. Kak bilangnya ada kejadian di Sempurna, tembak-menembak di sini di Simunul. Nah, sekarang kami sudah lari pergi sekolah. Tidak boleh sudah bilangnya masuk pergi dalam. Nah, paginya balik sudah saya dari Tawau. Semua sudah dalam sekolah itu. Ibu kepada 3 anak itu berkata, selepas penduduk dibenarkan pulang ke rumah masing-masing, dia terkejut apabila melihat terdapat 3 kesan peluru menembusi dinding bilik. Bagaimanapun, beliau bersyukur kerana tiada ahli keluarga terkena tembakan. Sementara itu, Ketua Kampung Simunul, Ismail Saraman berkata, penduduk kampung kini sudah memulakan kehidupan seperti biasa dan berasa semakin selamat dengan kehadiran pihak berkuasa yang menjaga kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah, Eskom. Lebih membanggakan beliau, 2 anak lelakinya kini bergelar anggota polis setelah terinspirasi dengan pengorbanan anggota susulan insiden itu. Memang itulah dia orang punya matlamat pasal dia orang sedih juga dengan keadaan kita punya. Jadi matlamat dia orang itu dia orang mau selamatkan kita punya negara. Ya, itu dia orang mau cita-cita mau jadi anggota itu pasal dia orang mau buktikan bahwa macam dia orang ni sebagai anggota polis boleh berbakti kepada daerah kita ataupun negara kita. Jelas bapa kepada 13 cahaya mata itu, seorang lagi anak perempuannya bakal menyusul sebagai anggota polis tidak lama lagi. Menerusi tinjauan saya, laluan masuk sebahagian jambatan kayu itu telah dikunci kerana difahamkan sebagai tapak memperingati jasa perwira Ob Daulat. Rumah yang menjadi tempat persembunyian penceroboh di Kampung Srijaya pula telah dimusnahkan selepas konflik itu diisytiharkan tamat 10 April 2013. 6 anggota polis yang terkorban dalam kejadian itu adalah ACP Ibrahim Lebar, DSP Michael Padel, Sarjan Meja Baharin Hamid, Sarjan Meja Abdul Aziz Sarikon, Sarjan Salam Togiran dan Korporal Muhammad Azrul Tukiran. Di jambatan inilah berlakunya pertembungan berdarah di antara pihak berkuasa dan juga pihak penceroboh. Dan setelah 13 tahun, kehidupan masyarakat di sini kembali
seperti biasa, dan setelah 13 tahun dengan adanya penguatkuasaan seperti Eskom dan juga Maritim, kehidupan kanak-kanak ini kembali sejahtera. Laporan Zainal Nordin dan juga jurukamera Muhammad Hafiz Ahmad Kamal untuk Bernama TV.